Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita dalam bulan Zulhijjah ini diberi peluang untuk menyambut Hari Raya Aidil Adha, dan bagi yang di antara kita juga berkesempatan untuk melaksanakan ibadah melalui ibadah korban dan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan kesemuanya yang kita sempurnakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah akan tiba kepulangan jemaah haji ke Malaysia, dan mudah-mudahan kepulangan mereka membawa berkat pada kita untuk mudah-mudahan kita dapat meneruskan agenda kehidupan ini menepati sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba saya tengok satu sahaja. Kalau kita tengok rupa kita yang cantik hari ini, bila saya amati dalam pelaksanaan ibadah korban, ada di kalangan peserta korban digalakkan untuk tidak mencukur rambut ataupun bulu-bulu yang ada pada badan dia, ataupun memotong kuku. Di situ saja telah kita gambarkan terzahir di sana tempoh 1 Zulhijjah sampai kepada hari korban. Kalau kita kata rupa kita ni yang cantik sangat ni, masa tu kita dah nampak dah perwatakan kita sebenar, siapa kita. Sisi sama kita pun kita dapat beza. Apalagi kita nak kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan seumpama serba kekurangan yang lemah ini, maka saya menyeru kepada diri saya dan tuan-tuan, marilah sama-sama kita meningkatkan ilmu dan amal supaya kita memperolehi suatu kemanisan dalam melaksanakan ibadah, dan ibadah yang kita sempurnakan itu ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Walaupun di sana kalau kita melihat ibadah korban yang dilaksanakan, rupanya banyak perbincangan hukum di sana. Bagaimana nak menyerah wakil, akad pembelian dan sebagainya. Akad maksudnya nak mewakilkan sembelihan, nak terima daging macam mana, kalau jadi pengurusan macam mana nak menguruskan urusan tersebut sampai sedetail-detail. Rupanya ulama ni sebenarnya ulama nak memudahkan kita. Banyak para alim ulama ni hidup mereka kadang-kadang mereka susah, tapi untuk menyenangkan di kalangan umat yang terakhir ini, mereka berusaha untuk menyediakan suatu bentuk garis panduan pelaksanaan. Kita ambil contoh satu saja. Tuan-tuan tengok bagaimana Allah Ta'ala susun atur cantik kehidupan ini. Kalau kita tengok dalam perihal berkenaan dengan solat yang kita nak bincangkan ini, perkara yang membatalkan wuduk hanya ada 4 sahaja. Allah Ta'ala susun cantik kan. Hanya 4 saja. Di antaranya keluar suatu daripada kemaluan kubur dan dubur, kan? Ataupun bersentuh tangan dengan zakarun atau farjun, kemaluan lelaki dan perempuan, ataupun bersentuh kulit antara lelaki dan perempuan ya ajnabi. Maka itu saja diberikan kepada kita di antaranya. Walaupun kalau dibincangkan di sana, kalau Allah Ta'ala tak anugerahkan ilham, maka dinyatakan perkara-perkara. Contoh kalau dalam kitab dinyatakan, tuan-tuan tak akan jumpa dalam kitab apakah perkara yang tidak membatalkan wuduk.
Sampai 10 jilid, 20 jilid mungkin barangkali sentuh kereta api tak batal wuduk, sentuh lembu tak batal wuduk, nampak. Tapi hanya disediakan kepada kita hanya 4 sahaja. Bagaimana Allah Ta'ala susun tu cantik kehidupan, tuan-tuan. Maka kalau kita betul-betul berada pada landasan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mustahil kita kembali dijemput oleh Allah Ta'ala dalam keadaan kita tidak mendapat mardatillah, yakni keredaan daripada Allah Ta'ala. Sebab agama ni ad-din yusrun, mudah sangat. Jadi mudah-mudahan ruang dan peluang itu menjadikan suatu bentuk di kalangan kita, asatiza kita, imam, bilal, orang masjid, surau, ketua rumah tangga, menjadikan agama ini sebagai ad-din nasihat. Agama ini nasihat. Kerana apa? Kita sentiasa menasihati di antara kita. Tujuan dia, manfaat ni akan dapat kepada kita kembali, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ini sebagaimana biasa kita akan bacakan dalam apa yang dinyatakan dalam kitab Al-Qaulul Tam fi Ahkam Al-Ma'mum wal Imam, yakni hukum makmum dan imam, yang dikarang oleh Syekh Imam Ibn Al-Imad Al-Misri rahimallahu taala, yang diterjemahkan oleh Datuk Syekh Haji Zakaria bin Haji Ahmad Wan Besar, Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung perbincangan kita dalam perihal berkenaan dengan yang ke-13. Okay. Qala muallim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Muslimat dengar kot suara saya. Nampak okey kan? Okey. Hukum mat memanjangkan takbiratul ihram. Jadi nampak biasa-biasa kan? Poin tu nampak macam biasa-biasa, tapi perbincangan itu rupanya ulama dah kaji dah. Berdasarkan, kalau kita tengok hukum memanjangkan takbiratul ihram, tuan-tuan cari dalam nas Quran takkan jumpa. Tak ada dalam Quran bincang soal ni. Tapi para alim ulama berdasarkan ulama fiqh ni, usul fiqh khususnya, mereka kaji dah berdasarkan dalil tu, dalil ni, maka dikongsikan kepada kita. Di antara kalau kita tengok, bila sebut mat ni, mat sebagaimana dalam ilmu tajwid, mat far'i atau mat asli, dia 2 harakat ya. Tapi dalam ilmu tajwid, dalam ilmu perihal berkenaan solat ini, hukum mat memanjangkan, ada perbincangan ulama. Mana katanya ulama, alif lam pada lafzul jalalah ini yang kita sebut takbiratul ihram tu, takbiratul tu disebut sebagai lafzul jalalah, iaitu kalimah alif lam lam ha. Adapun ihram itu ulama kata isim taftil, iaitu kalimah akbar. Kadang-kadang banyak yang berlaku kesilapan dekat sini. Di antara kesilapan, kita pun jarang dengar lah orang sebut Allahu Akbar. Jarang orang angkat takbir macam tu. Maksudnya tidak ada alif langsung pada kalimah Allah. Minimumnya adalah 2 harakat lah. Allahu Akbar. Ini pun bukan semua orang boleh ni. Sebab ini hanya individu yang terpilih di sisi Allah Ta'ala saja boleh angkat takbir begitu. Atas kriteria tertentu yang Allah anugerahkan kepada dia. Baik. Dalam ilmu tajwid, kalau kalimah Allah tu boleh pergi kepada 3 harakat. Allahu Akbar, contohlah kita kata maksimum, tak lebih daripada 3 lah. Begitu juga kalau hukum wajibal gunnah, dia dengung di antara gunnah yang lain, tapi dengung itu boleh pergi kepada 3 harakat. Dengung yang lain ikhfa. Ikhfa yang lain tu maksudnya dia hanya 2 harakat je gunnah dia tu. Baik. Kalau di sudut ilmu tarikat, dia kata boleh pergi kepada 7 harakat. 7 harakat lah ilmu tarikat. Itu perbincangan ulama. Namun kalau dari sudut unsur fiqh, dari sudut ilmu fiqh, boleh pergi kepada 14 harakat panjang dia.
ataupun 14 rakaat tu kita sebut dalam 7 alif. Maksud satu alif menguasai 2 harakat. Kalau ilmu umat asli lah, satu alif menguasai 2 harakat, boleh pergi kepada 7. Pasal orang angkat takbir, Allah, aku sembahyang fardu. Yang ni kita dah bincang sebelum ni. Tuan-tuan dah tahu dah, qasdun, ta'arud, ta'yin. Baik. Tapi kadang-kadang ada orang sukar. Tapi sukar bagaimana pun ulama kata, macam mana nak selesaikan permasalahan ummah ini? Maka maksimum dia hanya boleh kira sampai 14 harakat je. Allahu Akbar. Kalau lebih 14 harakat, solat tu tak, maksudnya takbiratul ihram tu tak sah. Bukan batal. Batal ni orang yang dah masuk dalam solat, dia batal atas sebab-sebab tertentu. Maksudnya takbiratul ihram dia tu tak sah. Maksudnya dia tak masuk dalam solat tersebut. Macam tu. Ada pernah saya dengar, saya pergi satu tempat solat Jumaat, panjang imam tu angkat takbir, Allahu Akbar, baru saya teringat, oh dalam kitab pernah sebut, maksudnya boleh panjang sampai 14 harakat. Tak apalah. Saya teringat, sampai tu saya teringat, saya teringat, oh ya ke, ada juga orang sepanjang macam tu. Saya tak tahu apa yang dia hanya tahu, dia je tahu. Sebabnya mudah aja. Kita semayang fardu, kita semayang ni, aku semayang fardu isyak cukup. Okey. Makmumam tu kita boleh niat selepas kita sempurna qiyam. Bar tu lepas tu sebelum kita nak rokok kita boleh niat. Makmuman ikut imam boleh, tak masalah. Imam pun boleh niat imam selepas angkat takbir boleh. Kalau ada masalah teruk sangat buat macam tu je. Itulah kaedah dia. Baik. Dan kalau kita tengok apa di musannaf kata, disunatkan bagi imam dan makmum janganlah memanjangkan mat. Okey. Maksudnya jangan panjang, afdalnya adalah cukup memadai Allahu Akbar, cukup masuk niat saja. Kalau 6 harakat pun tak apalah, aku sembahyang fardu isyak cukup. Makmuman, tak perlu. Sahaja aku sunat. Lillahi ta'ala sunat. 4 rakaat sunat. Mengikut imam sunat kan. Kita ikut imam lah. Apa lagi? Menghadap kiblat sunat. Contohlah kita kata, yang ni aksesori. Aksesori ni tak ada masalah, kita boleh selit masuk. Yang penting itulah qasdun, ta'arud, ta'yin. Qasdun aku sembahyang, ta'arud menentukan sembahyang apa? Fardu lah. Ta'yin menentu. Ta'yin tu menentukan sembahyang apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Itu yang wajibnya lah. Itu syarat dia. Bila? Kalimah A sampai bar. Macam tu. Baik. Dan hendaklah imam itu menyaringkan dengannya dan segala takbir intiqalat. Kalau jadi imam ni, daripada takbiratul ihram sampai salam pun memang imam akan menyaringkan suara dia kan. Berbeza dengan makmum. Dan imam ni takbiratul ihram, takbir yang pertama tu, takbir yang mengharamkan, maksudnya dia tak boleh buat dah apa-apa urusan yang hal di luar. Selepas dia angkat takbir, dia tak boleh dah nak putuskan solat dia, nak pergi makan, nak pergi minum, tak boleh. Maksudnya dia terus dengan kaifiat sembahyang. Dan takbir perpindahan itu disebut sebagai takbir intiqalat. Pindah rukun, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana, Allahu Akbar. Itu peranan imam. Maka untuk memudahkan. Baik. Dan imam itu menyaringkan suara dia dan di dalam sembahyang. Dan ada pun makmum, jemaah ni maksudnya makmum yang ikut imam hendaklah disirkan, diperlahankan. Makmum tak boleh suara kuat macam imam. Imam kata takbir Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, tak boleh. Sebab dia ganggu jemaah lain. Bila ganggu jemaah lain, dia ada hukum dia. Maka dia tak boleh buat. Dia kena sirkan dia cukup sekadar diri dia saja didengari. Dia dengari untuk diri dia saja. So dia tak boleh mengganggu ketenteraman orang lain untuk dirikan solat. Ada orang nak solat dengan khusyuk, tapi tiba-tiba suara dia kuat, baca Fatihah kuat, baca tahiyat kuat, takbir perpindahan rukun pun kuat, maka dia ganggu orang yang ada sebelah dia. Bila dia ganggu ni, orang kadang-kadang sebelah ni, dia emosi dia tertekan, dia tak khusyuk, dia tak tenang. So nikmat dia telah
sentap oleh orang lain, maka itu satu kesilapan. Dan segala takbir di dalam sembahyang melainkan dia jika dia mubalik. Mubalik ini kalau kita tengok orang pergi Mekah, imam kata Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Itu kat Mekah boleh buat macam tu. Kan? Kita mazhab Syafi'i, kita tak boleh sambut dengan Rabbana walakal hamd. Kita bila imam sebut Sami'allahu liman hamidah, makmum pun kena sebut Sami'allahu liman hamidah. Dan imam pun bila imam dah sebut Sami'allah, makmum sebut Rabbana walakal hamd, bukan imam tak payah sebut Rabbana walakal hamd, Sami'allah, Allah Ta'ala mendengar hamba-Nya memujinya, Rabbana walakal hamd, bagimulah padamu ya Allah segala pujian. Bukan imam dah sebut Sami'allah, makmum sebut Rabbana walakal hamd, imam tak payah sebut Rabbana walakal hamd, makmum tak payah sebut Sami'allah. Itu tak tepat. Kalau di konteks di Mekah, betul lah, itu berdasarkan pandangan mazhab lain. Tapi kita, mazhab Syafi'i, bila imam sebut Sami'allahu liman hamidah, kita pun sebut Sami'allahu liman hamidah. Jadi bila makmum dah habis, dah sebut tu, imam pun sebut Rabbana walakal hamd, makmum pun sebut Rabbana walakal hamd. Rupanya cantik juga kat situ kalau kita tengok. Rupanya ada tomak ninah bila kita solat secara berjamaah. Tuan-tuan, kita biar Allahu liman hamidah, kita qiyam, kita jatuhkan tangan kita, qiyam, tegak diri dulu, Rabbana walakal hamd. Ada tomak ninah. Kadang tuan-tuan, kita pun pernah solat dengan orang, tak ada tomak ninah. Sami'allahu liman hamidah, dia hanjuk tangan dia terus turun. Allahu Akbar. Rabbana walakal hamd, dia tak bacalah, tak apalah. Yang tu sunat, tak ada masalah. Tapi nak ceritanya, tak ada tomak ninah. Dia tak senang. Kita pun terus ni. Jadi hati-hati. Yang tak ada tomak dan ninah dalam solat ni, maka bincangan ulama' tu boleh membawa kepada batal sembahyang. Baik. Tapi makmum itu bila mubalik itu, pandangan yang masyhur dalam kalangan mazhab kita adalah, mazhab masyhur Imam Syafi'i adalah wajib niat zikir. Sebab apa? Kalau imam, contoh kalau mikrofon rosak, contoh kadang-kadang berlaku juga kan, yang imam suara rendah, jadi Bilal ada kat belakang, jadi makmum kat belakang ramai. Jadi kalau kita tidak wa ta'awanu ala birri wat taqwa, bertolong-tolonglah kamu dalam perkara kebaikan. Contoh kalau tak ada mubalik di belakang, so kalau muslimat pun, muslimat dah tutup macam tu, tak dengar dah. Bila tak dengar, bercelaru. Muslimat nanti rukun fi'li dengan imam tak akan ikut serentak lah. So masalah melainkan dia ada kaum lelaki kat sebelah dengan muslimat boleh jeling-jeling tengok, oh rokok, oh sujud. Maka peranan mubalik ni besar juga kan. Tapi masyhur dalam mazhab Syafi'i adalah kita mubalik ini dia niat zikir. Dia sebut Sami'allahu liman hamidah, hati dia niat zikir. Bukan berkomunikasi dengan yang belakang jemaah ni. Ni yang sebut Rabbi Allah, Allahu Akbar ni sebenarnya nak bagi tahu pada jemaah imam pilihan rukun. Bukan dia niat berkomunikasi, tapi dia nak zikir. Sebab kalau niat berkomunikasi dalam solat, mana boleh berbincang, berkomunikasi dengan makhluk. Maka bila ada niat macam tu, sembahyang itu batal. Maka niat itu adalah niat zikir. Bahasa mudah kita sebut niat zikir lah. Baik. Tapi pada imam tak, kalau takbir intiqalat tu tak payah niat zikir pun tak apa. Pandangan paling ringan tak perlulah imam sebut. Imam teruskan sebagaimana biasalah. Ataupun ada yang mengatakan imam boleh niat zikir. Tapi yang masyhur adalah untuk yang mubalik. Dan kalau kita tengok pun antara kesilapan dia, antara kesilapan tuan-tuan, contoh pernah dengar orang azan, kalimah azan tu tak betul. Kalimah takbiratul ihram tu yang kita nak bincang ni, takbiratul ihram tu hukum mat dia tak betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa dengar? Biasa kan? Adapun Allah, tu jadi panjang, jadi mat. Dalam perbincangan kitab pun ada 18 syarat
perihal berkenaan lafaz takbiratul ihram. Ada 18 syarat. Tak boleh sebut begini, tak boleh Allahu wallahu, Allahu akbar pun tak boleh. Pada antara tak boleh. Tapi di antara yang ketara tadi, yang tadi dah, ditambah alif pada ba, ra. Ba alif ra. Jadi akhbar. Diterjemahkan kalimah akhbar itu adalah darah yang kotor. Hanya dengan kesilapan dia tahu alif saja, kalau nak ada bahasa Arab, akhbar darah yang kotor. Akhbar pun ada juga memberi maksud adalah gendang getar. Akhbar tu macam Allahu akbar tu adalah gendang telinga. Tuan nampak? Benda simple ni tuan, tapi membawa kepada perubahan maksud. Kena hati-hati. Selalunya akhbar tu, akhbar getaran, takrirun tu jarang kita dengar. Tapi biasa saya pernah dengar dulu. Saya dengar, kenapa silap, kenapa lain ni? Rupanya dia tambah alif. Akhbar. Dia nak berhenti tu, masa dia nak, mungkin dia nak tarik panjang kan. Dia nak setting dia punya suara tu. Tu kita boleh, kalau kita dah tahu tu, kita cuba untuk perbetulkan keadaan. Macam orang sebut juga, macam orang masuk petik-petik apa ni, tilawah tu Quran kan. Maksud tilawah maksud tilawah Quran. Yang mujawab ni, demikianlah bacaan yang telah dibacakan oleh peserta Qariah tadi. Tuan-tuan tengok, saya baca. Demikianlah bacaan yang telah diperdengarkan oleh peserta Qariah tadi. So mana satu yang betul? Yang satu ke nombor dua? Tuan. Kalau yang nombor satu, kawasan peserta Qariah tu kawasan kan. Qariah tu adalah peserta tu, orang perempuan tu yang baca Quran tu. Nampak? Benda tu simple lah, tapi berubah tu jadi macam tu sekali. Membawa kepada perubahan. So kita pun dengar, rupanya macam tu. Nampak? Tapi yang tu tak apalah. Tapi yang ni yang paling ketara. Maksud nanti kalau tak sempurna, tak masuk dalam solat lah. Tak sempurna lah. Baik. Itu adalah antara perbincangan hukuman. Baik. Sekarang kita masuk kepada yang berikutnya. Hukum, qala mu'allim rahimahullah, hukum keluar daripada sembahyang dan takbiratul ihram semula. Nampak? Musannif nak bawa kepada kita perbincangan perihal berkenaan keluar daripada sembahyang. Maksudnya orang tu dah masuk dalam solat dah. Tadi saya sebut tadi adalah batal sekiranya takbiratul ihram didasah, lalu dia berhentikan sembahyang tu, maka batal lah, ataupun atas sebab perkara-perkara yang membatalkan sembahyang dia. Tapi bila takbiratul ihram tak sempurna, maka dia tak masuk dalam solat lah. Maka takbiratul ihram tu tak sah, maka dia tak kira sebagai sembahyang lah. Tapi yang ni hukum keluar daripada sembahyang. Maksudnya dia dah masuk dalam solat tu dah. Dia dah takbiratul ihram dah. Sempurna dah takbiratul ihram dia tu. Tapi dia keluar, maksudnya dia takbiratul ihram semula. Ni banyak perbincangan. Kadang-kadang kita pun sering kan tengok orang duduk sebelah kita. Allahu akbar. Baca doa iftitah. Allahu akbar kabira. Turun balik. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Biasa kita tengok kadang-kadang bukan orang kita tengok orang, kita pun boleh jadi silap. Penyakit waswas ni tuan-tuan. Bisikan Al-Khannas ni, dalam surah An-Nas pun dah ada dah. Memang sentiasa allazi yuwaswisu fi sudurin nas, sentiasa membisikkan kepada dada manusia. Kita cuai sikit dia masuk. Dia cuai sikit, syaitan ni memang kerja dia macam tu. Dia masuk terus. Siap. Baik. Mengikut qaul pendapat yang sahih, jika seseorang bertakbiratul ihram masuk sembahyang, kemudian ia diganggu was-was, lalu ia pun keluar daripada sembahyangnya itu dan bertakbiratul ihram ia semula, maka perbuatannya ini adalah haram hukumnya. Nampak? Hukum orang yang putuskan sembahyang dia ni adalah haram hukumnya.
Ini berat ni tuan-tuan. Bukan main-main. So jangan hati-hati. Lepas ni kalau dah masuk dalam solat, sempurna takbiratul ihram, jangan suka-suka untuk berhentikan sembahyang tersebut. Lepas tu kali yang kita kata kat sini, mengikut kau pendapat yang sahih. Sahih ni, ulama kata ada 3. Pertama, bila sebut sahih, sahih itu memang kuat lah. Dan yang kedua ni, bila sebut sahih ni, ada khilaf lemahnya. Dan ketiga adalah padanya khilaf. Maka untuk menyatakan ianya kuat, maka ulama muhaddis ni meletakkan hadis itu adalah sahih. Maka ini kuat kan tuan. Lepas tu kita tengok Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang mutawatir. Sahih Bukhari, sahih Muslim, sahih dalam Muslim. Baik. Jika seseorang bertakbiratul ihram, dia solat dah, masuk dalam sembahyang dia, kemudian dia diganggu was-was. Ini masalah pada diri sendiri. Masalah diri sendiri ni dia boleh berubat. Was-was ni kalau kena dengan gaya tak ada masalah, dia boleh berubah. Dia boleh sempurna. Sebelum ni kita pernah bincang, was-was ni bukan ganggu takbiratul ihram. Ambil wuduk dia ganggu, madi hadas besar dia ganggu, semua bentuk-bentuk ibadah was-was akan datang. Tapi kalau luar dalam bentuk ibadah, dia tak akan terganggu. Bahkan dia boleh buat neutral macam mana sebagaimana keadaan biasa. Lalu ulama kata orang-orang macam ni keluar daripada sembahyang ni, maka takbiratul ihram hukumnya adalah haram. Maka dia tak boleh dengan sengaja memutuskan sembahyang dia. Baik. Maka sambungannya adalah bandingannya. Bila sebut bandingan ni, dia kiasan. Sebenarnya dia kiasan ni maksudnya bukan kiasan, maksudnya perlembagaan disebut sebagai ijma' ulama kias. Maksudnya di antaranya ada kias. Maka kias ini ulama untuk memberikan suatu gambaran kepada kita, maka solat itu adalah perintah Allah Ta'ala. Bila solat itu perintah Allah Ta'ala, kita tak boleh mengguna keputusan yang ada pada diri kita, menggunakan keputusan yang ada pada kita untuk kita memutuskan solat. Sebab tu dia kata sini, bandingan seperti orang yang membayar kifarat. Bayar kifarat ni, ada di antara dia, kifarat tu, kifarat puasa. Ada di antara kifarat orang yang menziharkan isteri dia sama sebagai ibu dia. Dia kata tengok ibu isteri dia, dia kata isteri dia sama sebagai manusia. Maka tak boleh. Maka dia ada hukuman yang Islam atur kepada kita ni. Ada perkara yang kita boleh buat, ada perkara yang kita tak boleh buat. Dan di antara di sini yang ulama ni kata, bandingan seperti orang yang membayar kifarat puasa 2 bulan. Maka haram. Mana puasa 2 bulan sebab apa? Orang ni dalam bulan Ramadan ni dia bersetubuh dengan isteri dia. Maka dalam bulan Ramadan waktu siang hari tu puasa tu perintah Allah Ta'ala, maka dia bersetubuh dengan isteri dia, maka dia denda. Denda apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Setelah ia mula berpuasa, dia tempoh pula pada waktu yang lain. Maka orang ni dah puasa 2 bulan berturut-turut, contoh dia buat kias ni, putus solat dengan sengaja haram. Orang tu bersetubuh dengan isteri dia, kiasan dia, subuh dengan isteri, dia kena denda puasa 2 bulan, dia puasa dah 10 hari. Lepas tu tiba-tiba hari yang ke-11 dia puasa, ada kenduri kahwin. Maka dia tak puasa. Maka 10 hari tu burn. 10 hari tu burn, maka dia nak start balik, dia kena start puasa dengan hari yang pertama balik. Berturut-turut 2 bulan. Ni kes nanya. Tuan. Hanya sekali saja dia jimat dengan isteri dia. Tapi hukuman tu 2 bulan puasa berturut-turut. Sebab apa? Dia langgar perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala halalkan kepada kamu untuk bersama dengan isteri kamu setelah terbenamnya matahari. Maka selepas tu tak ada masalah. Bila terbit pada fajar tersebut, belum mandi hadas besar, tak ada masalah. Boleh teruskan dengan puasa dan boleh mandi hadas besar setelah masuk waktu. Tapi bila dia langgar hukum Allah Ta'ala, dia dah niat puasa dah, tiba-tiba dia niat puasa dalam keadaan belum lagi sampai waktu berbuka, dia bersama dengan isteri, maka dia langgar perintah Allah Ta'ala. Dia lebih besar ke, makhluk besar ke, Allah Ta'ala besar. Maka hukuman tu, nampak?
Maka Allah Ta'ala susun atur cantik dan ni. Nak disiplinkan ni. Kan? Macam ayah juga. Ayah nak disiplinkan anak. Anak ni dia tak tahu. Maka kena didik dia. Kan? Dalam Quran kata, bila anak umur 7 tahun, dia dah mumayyiz, suruh dia solat. Maka umur dia 10 tahun, bila mana dia tak solat, fadribuhu alaiha. Maka pukullah dia. Bila pukul, bukan bermaksud ambil batang kayu, pelepuk, bagi terus. Tak. Ada didikan dia nak pukul bagaimana. Ada pendekatan dia, ada cara dia. Dia tak tahu, maka kita beri didikan tersebut. Kita didik dia datang ke masjid, kena solat, begini. Nampak? Ke masjid tak boleh main-main. So, ada pendekatan-pendekatan. Maka, inilah disiplin yang Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita. Sebab apa? Orang yang dah akilun balighun, orang dah akil balik ni, orang dah cerdik dah. Dia pun dah berlangsungkan rumah tangga, dah apa semua. Maka, bila langgar perintah Allah Ta'ala, itulah keadaannya. Baik. Kemudian kita tengok. Dan jika keluar dirinya daripada sembahyang dengan tanpa uzur. Makanya dia ni dah angkat takbir, sempurna dah. Tapi dia keluar tanpa uzur. Dan takbiratul ihram pula untuk kali kedua. Dia berhenti, dia putuskan solat juga tanpa uzur. Makanya dia bukan sebab was-was ni, tapi dia berhenti tanpa uzur sebab apa. Maka dia putuskan solat dia. Maka dia nak angkat takbir untuk kali yang kedua. Lalu bila dia angkat takbir, maka jadilah sembahyang itu qada. Maka perbincangan ulama, kalau orang itu putuskan sembahyang tanpa uzur, maka sembahyang yang dia angkat tu makanya takbiratul ihram yang kedua tu dia angkat tu, jadilah hukum dia sembahyang itu bukan tunai, qada. Katanya setengah ulama lah. Baik. Mengikut satu wajah. Satu wajah ni pendapat. Siapa? Seperti mana yang dihikayatkan oleh Syekh Al-Mutawali. Yang ni ulama usul lah. Dan guru dia qadi. Bila sebut qadi ni, al-qadi ni al-qadi Mesir. Sehingga jika takbir atau ihramnya, yang kedua itu dengan niat tunai sekalipun. Kalau dia niat tunai sekalipun, ada maksudnya tunai, adaan ataupun ada maksudnya tunai, maka ulama kata tetap dia ni dapat ganjaran pahala ibadah dia qada, bukan tunai. Katanya satu pendapat lah. Baik. Sekalipun tidak sah juga, dan inilah kau pendapat yang sahih yang dinaskan dan tersebut dalam kitab Al-Syama'in. Di sini sebut Syama'in. Sebenarnya Syama'in tu kitab yang akhlak baginda Nabi SAW, yang betulnya kata ulama adalah kitab Al-Syamil. Kemudian telah berkata Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Ada setengah tok guru ni, dia kalau tulis kitab dia tak suka tulis RA. Kalau kitab ni terjemah bahasa Melayu, dia tulis RA rahimallahu ta'ala. Setengah ulama dia tak suka tulis RA ni, Nabi SAW sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok kitab-kitab Jawi tu, dia ada versi yang tulis bila sebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dah ada dah dalam khot dia tu, dah ada dah. Dia sebut Allah Azza wa Jal, kan? Allah SWT, subhanahu wa ta'ala. So kita ya tulis kan. Tapi setengah-setengah ulama yang cermat, part-part macam tu dia memang agak teliti lah. RA tak ada. Memang kalau radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala meredhakan sahabat, memang dia akan tuan-tuan akan nampak lah khot dia tu. Baik. Telah berkata Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, jika bertakbir ihram seorang yang musafir, maka ini kemudian pandangan yang berikutnya. Imam Syafi'i kata, jika bertakbir ihram seorang yang musafir. Siapa musafir ni? Orang yang berjalan jauh. Jauh pula berapa kilometer? 80 kilometer ke atas. Mana dah dapat maklumat? Dia tengok dalam kitab-kitab fiqh manhaji, perbincangan berkenaan syarat musafir yang melayakkan kepada diri, dikategorikan dia sebagai orang musafir. Orang yang musafir dia lain, orang yang bermukim dia lain. Kalau musafir pula, musafir ini perjalanan, menempuh perjalanan kira sebagai 80, kita ambil angka paling minimum lah, 80 kilometer ke atas lah. Ada yang kata 81, 82, 86, tak apalah, kita ambil angka minimum 80 ke atas. Maka perjalanan dia nak tempuh tu, dalam perjalanan tu dia boleh jamak takhir dalam perjalanan, maksudnya solat jamak dalam perjalanan.
Tapi kalau dia nak sampai kat kampung tu, dia dah tahu dah dia nak duduk berapa lama. Contoh kalau dia nak duduk 3 hari, maka sampai kampung tu dia boleh teruskan solat jamak takdim ataupun jamak takhir. Dipendekkan sembahyang dia. Tapi kalau dia nak duduk lebih pada 4 hari, dia nak duduk lebih pada 4 hari, maka bila dia sampai kampung, dia tak boleh solat jamak. Hanya dalam perjalanan saja. Adapun lebih luas daripada tu, orang tu dia niat nak musafir, ada urusan yang tak selesai. Hari pertama tak selesai, tapi jarak perjalanan selesai lah. Lebih pada 80. Hari kedua tak selesai. Maka bila hari demi hari, maksimum dia boleh solat jamak takdim dia, solat jamak dia sampai bila? Sampai hari yang ke-18. Masuk pada hari 19, urusan dia tak selesai lagi, dia tak boleh buat dah. Nampak? Maka ulama sampai tahap tu sekali memudahkan urusan kita, tuan. Maksudnya yang ni tak ada perancangan. Memang contoh dia pergi hospital, ingatkan orang yang dijaga hospital tu boleh balik ke apa ke, ataupun dia jaga mak dia bagai-bagai lah, tak kisah apa tujuan sekalipun, urusan tak selesai, ataupun orang nak operation ke sebagainya, macam-macam lah permasalahan. Maka begitu, baik. Jika bertakbir ihram seorang yang musafir dengan sembahyang dan jahil ia bahawa harus baginya sembahyang jamak ni, harus dihukum dia. Siapa nak ambil rukhsah, keringanan bagi orang yang musafir, ambil lah. Dia boleh sembahyang qasar 2 rakaat. Dan dia boleh sembahyang jamak 4 rakaat. Dia boleh sembahyang tamam 4 rakaat. Kalau dia nak buat 2, dia nak ambil rukhsah, okeylah ambil 2. Kalau dia tak nak buat 2, dia nak buat 4, ikut suka dia lah. Tapi kalau kat rumah, dia nak keluar rumah, pek-pek azan pula. Alamak, dah azan. Maka dia boleh solat jamak. Boleh keluar daripada rumah, dia boleh solat jamak. Dia boleh qasar 2, tak boleh lah. Sebab tadi masa dia keluar dah azan dah. Maka dia buat 4. Dia buat tamam 4. Tapi bila dia buat 4, bila dia nak sambung dalam perjalanan tersebut, nak solat jamak takdim tu, nak sembahyang asar, nak buat 2, boleh. Sebab itu belum masuk waktu. Tapi yang tadi dah masuk waktu, dia keluar rumah. So tak boleh buat. Tapi kalau keluar sebelum daripada azan, maka dia nak buat 2. Nak buat 2, boleh. Tuan-tuan sampai kampung nak buat 4 pun boleh, tak ada masalah. Tapi hati-hati. Jangan niat 4 tiba-tiba nak buat 2. Jangan tiba-tiba niat 2 nak buat 4. Dalam solat dia tak boleh ada berlainan niat. Dia mesti satu je. Seiring. Okey. Harus baginya mengqasarkan, yakni memendekkan sembahyang kerana musafir. Kemudian okey. Baik, tuan-tuan baca betul. Jika bertakbir ihram seorang yang musafir dengan sembahyang yang jahil. Orang ni sembahyang, dia tak tahu ni. Lalu bahawa harus baginya mengqasar, dia qasarkan sembahyang kerana musafir. Kemudian salam ia selepas 2 rakaat daripada sembahyangnya, maka sesungguhnya telah sengaja ia membatalkan sembahyangnya. Dia qasar, dia sembahyang jamak. Lalu dia niat tadi sembahyang kita kalau sembahyang jamak, niat nak sembahyang jamak, salli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilahi zuhri adaan ma'muman lillahi ta'ala, panjang. Jadi apa yang penting, ada orang sembahyang salli fardhu zuhri, nak jamak, niat jamak tu boleh niat sebelum bagi salam. Tuan-tuan musafir, sembahyang Jumaat, nak sembahyang solat Jumaat, nak jamak dengan asar dalam keadaan musafir. Kalau kita keluar rumah sebelum subuh, maka gugur kelayakan kepada kita untuk kita cari masjid solat Jumaat. Tapi kalau kita keluar selepas subuh pada hari Jumaat, adalah menjadi suatu tuntutan kepada kita cari masjid untuk solat Jumaat, sebab kita keluar selepas subuh. Itu memudahkan kita perjalanan musafir, kita cari, kita solat sembahyang Jumaat tersebut. Kita nak jamak dengan asar, senangkan kerja kita. Kita nak ambil rukhsah keringanan. Maka kita nak niat jamak tu, kita boleh jamak tu, maksudnya kita boleh sebelum bagi salam sembahyang Jumaat tersebut. Boleh keringanan kepada kita. Kalau makmuman tadi sembahyang Jumaat, dia tak boleh niat
makmum tu kemudian. Maksudnya sebab niat sembahyang jemaah ni dia berjamaah. Imam pun wajib niat makmum pun wajib pada imam. Tapi untuk niat jamak kemudian sebelum bagi salam boleh. Tapi kalau sembahyang fardu biasa nak niat jemaah, nak ikut imam selepas angkat takbir sebelum rukuk boleh, tak ada masalah. Baik. Yang ni isu dia, bila dia sembahyang dia ikut imam, dalam sembahyang tersebut rupanya imam bagi salam, sebelum imam bagi salam dia terlintas, aku musafir. Bila aku musafir, aku boleh solat jamak 2 rakaat. Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun nak bagi salam juga. Lalu sebab apa? Kita sembahyang ni innamal a'malu binniyat ni. Kalau kita sembahyang, kita tak sebut qasar, kita sembahyang jamak, kita tak sebut qasar, syarat tu, qasar tu 2 rakaat, memendekkan, maka kita sembahyang fardu, tamam 4 rakaat. Tapi kalau kita niat qasar, memang kita qasar dah 2 rakaat. Memang kita 2 rakaat je. Kita bukan 4. Kalau kita niat qasar, takkan kita sembahyang dengan orang yang bermukim. Kan? Sebab dia bermukim zuhur mungkin 4. Kan? Kita 2. Makanya qasar itu kalau kita dah niat qasar 2. Tapi bila kita niat tamam 4, maka kita kena buat 4. Kita tak boleh buat 2. Tapi kalau dia dah bagi salam, imam bagi salam, dia pun bagi salam, maka dia padahal dia 2 rakaat, maka dia kena ganti sembahyang, kena qasar, ganti balik sembahyang yang dia putuskan tadi. Dia kena ganti balik. Dia kena ganti, dia tak boleh solat ganti dengan sembahyang jamak dengan 2 rakaat, qasar balik, tak boleh. Sebab apa? Dia putuskan sembahyang dengan niat 4. Apa pun kembali kepada perkara yang awal. Kalau asal dia niat 4, maka dia kena qada ganti dengan 4. Tuan, kita tinggal solat sekian lama, tiba-tiba solat isyak yang kita tinggal, kita nak qasar waktu kita musafir. Tak boleh. Qada kena ganti dengan jumlah bilangan rakaat tersebut. So kalau dia tadi 4, dia putuskan solat sebab imam bagi salam, dia putus, maka kalau dia nak qada, dia kena ganti dengan 4 rakaat, tak boleh ganti dengan 2. Macam tu. Hati-hati. Yang ni dia jahil sebab dia tak tahu. Tiba-tiba dia terlintas, ada ustaz kata boleh qasar. Boleh, betul. Tapi kalau kita semayang 4 rakaat berjamaah RNA, tiba-tiba kita nak qasar, nak buat asar pula 2. Boleh, tak ada masalah. Tak wajib kepada kita buat 4. Walaupun ada orang kata, kalau dah buat 4 tamam, kena buat dengan 4. Tak wajib. Sebab dia pun harus. Bila harus pulang pada kita rasa sihat badan, nak buat 2, buat 2. Kalau rasa tak larat badan, nak buat 4, boleh buat 4. Baik. Dan beliau berkata juga masalah ini, jika bertakbir ihram, seorang yang ihram semata-mata, bila sebut semata-mata ni mutlak. Aku sembahyang fardu zuhur, jamak. Contoh, aku sembahyang fardu zuhur jamak dengan asar. Yang tu niat tu 4 tu, bukan 2. Aku sembahyang fardu zuhur jamak dengan asar, mengikut imam, Allahu Akbar. Yang tu niat tu kena sempurnakan 4, bukan 2. Aku sembahyang fardu zuhur qasar ataupun 2 rakaat, jamak dengan asar. Contoh, Allahu Akbar mengikut imam, itu baru 2. Tapi kalau semata-mata fardu, dia pergi kembali pada 4. Sebab tu kita niat qasdun ta'yin tu, aku sembahyang fardu zuhur. Dah masuk isyak lah. Okey, saya sambung sikit lagi. Kemudian membatalkan ia sembahyang itu, maka wajiblah atasnya mengqadanya dengan sembahyang yang tamam. Macam saya kata tadilah, kalau tamam kena ganti dengan tamam. Kerana tiap-tiap ibadat yang wajib apabila masuk mengerjakannya dan wajib sempurnakannya, tidak boleh membatalkannya. Dan jika sekiranya ia membatalkan juga, maka wajiblah mengqadakkannya. Yang tadilah, kalau 2, kalau kita niat 2, maka ganti kepada 2. Tapi dalam waktulah.
Kalau dia putuskan 4, dalam keadaan 2 dia dah putus, dia kena ganti dengan 4. Mengikut wajah yang sepatutnya sekadar mungkin. Ini beri satu perumpamaan kepada kita. Seperti ibadat haji. Ibadat haji ni kadang-kadang, haji ni ada orang buat haji tak sah. Dia saja dia tahu tak sah. Kan? Maka kalau ibadat haji dia buat, haji ada 3 kan, haji Allah kan. Haji tamattu', haji qiran, haji ifrad. 3 kan. So haji 3 ni, kalau salah satu haji yang ni tak sempurna, maka tak sempurna, dia tak dapat kedudukan haji dia tu, haji dia tidak sah. Maka dia boleh pergi kepada pejabat agama untuk tahun depan request. Kalau dia tamattu', dia kena request haji untuk kerjakan haji tamattu', ganti perkara yang ibadah haji yang tak sempurna. Dia tak boleh tukar. Kalau dia tamattu', tiba-tiba dia tukar haji ifrad, tak boleh. Dia kena kembali kepada asal. Ada orang yang buat tak sempurna. Umrah pun ada orang buat tak sempurna juga. Umrah kadang-kadang sa'i dia tak sempurna. Maka bila sa'i dia tak sempurna, yang lain tak selesai, tak sempurna juga, tak memenuhi rukun, syarat dia tak sempurna, tak selesai dia, maka dia kena ganti juga. So ada kaedah-kaedah dia lah. Lepas tu kalau saya tengok orang yang pergi buat sa'i tu, dia ada tulis N sa'i kan. Tiba-tiba dia tawaf dekat tiang tu, dia tak pergi sampai sana, dia kira sa'i dia kira tak sah kot. Bila dah N sa'i dia tak pergi sampai pusing dekat belakang tu, dia pusing dekat depan. So kena hati-hati kan. Tu kena penting ada mutawif. Mutawif umrah tu guide. Hidup ni kena ada guide. Kena ada bimbingan. Kita dari kecil ada tok guru, ulama ajar kita ngaji, bimbingan kepada kita, maka tu penting lah. Kalau kita keluar daripada satu tempat, ada guide yang bimbing kita, boleh sempurnakan ibadah. Dan tidak lazim atas orang yang mendapat Jumaat serta imam mengqadhakannya. Mengqadhaknya apabila batalnya, kerana Jumaat tidak boleh memperbuatnya selepas demikian. Hanya wajib sembahyang zuhur jika waktunya masih ada. Sembahyang Jumaat dia tak boleh qadha dengan Jumaat, sebab Jumaat ini ada khutbah. Khutbah pula kalau tak sebut ittaqullah, rukun-rukun khutbah tak sempurna, tak ada baca Quran, tak berselawat atas hati, tak sah khutbah, tak sah sembahyang Jumaat. Nampak? So tak boleh ganti, itu tak ada ganti dah. Tak boleh. Lepas kalau kata orang lepas ni, minggu lepas kita tak sempurna, tiba minggu ni kita nak ganti sembahyang, nak boleh. Ganti dia adalah dengan sembahyang zuhur. Anton. Maka Jumaat ni wajib berjamaah. Maka imam pun niat berjamaah, makmum pun niat berjamaah. Baik. Tadi kita tengok jamak takdim awal waktu kan. Dua dalam waktu zuhur ke asar. Itu pun ada perbincangan yang panjang. Ada orang jamak takhir, buat jamak takhir confuse. Pengalaman saya, bila kita nak solat jamak takhir, sebenarnya kita kena bagi tahu makmum kat belakang kita nak solat apa. Kita nak solat isyak ke nak sembahyang maghrib. Sebab kita, kalau kita kata kita lazim, biasanya kita buat isyak kan. Ini antara dua ni tidak ada mualat. Maksudnya boleh saja buat. Kalau berbeza dengan takdim, takdim tu dia ada mualat dia, dan dia ada penentuan awal dan akhir tu. Tapi untuk takhir tak ada masalah. Takut-takut imam tu niat sembahyang isyak 2 rakaat, makmum pula niat maghrib 3 rakaat kan. Kalau imam tu niat sembahyang maghrib 3 rakaat, didahulukan maghrib, makmum pula isyak 2 rakaat. Bila sampai imam bagi salam, makmum tak bagi salam lah. Sebab apa? Sebab tu kena bagi tahu kan. Makmum pun dia 2 rakaat, dia tengok imam bagi salam dah, dia tambah satu lagi sebab dia niat maghrib kan. Kalau imam tu terbalik ke macam tu lah. So dia akan sebab dia bila takhir ni, kita sebenarnya kita kena inform juga orang kat belakang kita, jadi confuse nanti. Dia ada satu lagi, salah satu lagi adalah jamak suri bagi orang yang sakit. Orang yang sakit
dia boleh solat jamak, tapi jamak dalam keadaan tak apa nak nampak jamak lah, tapi 10 minit sebelum akhir waktu dia boleh solat zuhur. Maksudnya bila dia solat zuhur, tiba-tiba solat zuhur habis dah masuk dah waktu asar, lepas tu masuk asar, maka dia boleh solat dengan solat asar. Itulah jamak. Tapi orang sihat jangan buat kerja macam tu. Itu nama dia cerdik. Nama dia cerdik. Pandai atur langkah. Dia rehat lama tu, lepas tu dan nak habis waktu dia solat. Dah azan dah isyak. Solat isyak sekali, senang urusan. Apapun saya kira sekadar itulah perbincangan kita, insya-Allah. Akan datang kita sambung kembali pada perbincangan yang lain, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbanallah. ورجعنا إلى الله ونادي